Jadi alhamdulillah lah kepada ibu bapa semua dah. Patu boleh mari dah ni, kita haraplah pada ibu bapa sini tu pakak-pakak kita fikir, patu kita pakak-pakak mengingati kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala katanya wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi mengingati saat itu ialah satu perkara yang memberi manfaat kepada kita semua. Jadi alhamdulillah kita mengingati menasihati royak tentang agama Allah Subhanahu wa taala ni satu perkara yang beri manfaat kepada kita semua. Jadi beri manfaat pada kita dan buat pula beri jalan pada kita, dapat kita beribadat pada Allah. Ini nasihat, terimeh nasihat pada kita. Adapun rekan-rekan masjid nasihat pada kita, ini satu perkara yang terbaik. Satu perkara yang molek. Kalau kita boleh menasihati ni, orang panggil satu perkara yang amat-amat besar. Sebab tu orang panggil majlis nasihat ni kena ada semua Nabi kata ad-dinun nasihat. Agama ialah nasihat. Apa murad nasihat? Yakni kita saat ni kena royak benda kebaikan. Kita royak dia tu kita nak kepada kebaikan. Bukan kita royak dia saat ni kita tengok kawan kita, guru kita lah kampung tak semaya, lepas tu kita nak tuduh dia, nak hina dah. Kita royak dia, nasihat dia untuk jalan kebaikan, iradatul khair, yakni kita nak kebaikan. Kalau kita kebaikan pada seorang, ini satu perkara yang Nabi royak pada kita. Di dalam sebuah dia kata ad-dinun nasihat. Agama ialah nasihat gimana? Sebab tu majlis nasihat, majlis tazkirah. Minta masuk dalam ibu apa dah. Masuk dalam tulis comel kita, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu masa ketika Madinah dulu. Nak ayat tu, Nabi saat ni suruh sahabat masuk rapat-rapat. Kenapa? Kerana Nabi kata apabila majlis agama, majlis mengajar ni, ya rahmat ya turun mai pada langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak siri rahmat tu jatuh tak tanah. Nawi jatuh tak riba-riba para sahabat, sebab tu Nabi suruh masuk rapat-rapat. Hadut luar tu kita harap masuk dalam deh. Insya-Allah. Kemudian agama kita ni, agama Islam ni, ya Allah Subhanahu wa taala firman sebelum daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah apa nah? Jadi belum pada Nabi kita wafat, yakni Nabi kita wafat pada tahun yang ke-11. Kemudian Nabi kita hijrah, dan pula Nabi kita saat itu pergi buka akad Mekah ni pada tahun yang ke-8 dan tahun yang ke-9. Jadi ayat tu mari sebelum daripada Nabi kita wafat ni buat apa? Ayat kata agama Islam kita ni sudah sempurna dah. Sudah sempurna dah. Kita minta bahagialah insya-Allah lah. Bagi bapa mari tak rugi, orang sini pun tak rugi. Bapa tak ada nak kata apa ni, tapi nak kata nak boleh mari sekali ingat orang kampung kita ni sekali-sekali pun. Bukan dia mudah, kadang-kadang duduk kot nara, kadang-kadang duduk kot betung, kadang-kadang duduk kulit pelubeh deh. Nak boleh mari sekali-sekali jumpa dengan orang sini pun, masa tu orang panggil Tuhan, kadang-kadang Tuhan beri, kadang-kadang Tuhan tak beri, kena mengajar pondok lagi. Apa boleh mari malam ni kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala boleh jumpa dengan adik kakak kampung di Teradeh. Boleh jumpa dengan orang sini. Lepas tu nak wayak malam ni belum daripada Nabi nak wafat. Nabi kita dia nak wafat tu pada tahun yang ke-8, yang ke-9, Nabi kita pergi buka kota Mekah. Kemudian Nabi kita pergi buka di kota Mekah pada tahun tu orang panggil tahun tu juga ditimurkan satu haji nama Hajjatul Wada, yakni haji Nabi nak selamat tinggal Mekah. Maka ketika Nabi kita duduk di ke mana? Duduk di pada Arafah sana, duduk baca Hajjatul Wada, ayat tu mari. Ayat mana ayah dan ibu, saudara dan saudari hadirat? Ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ni ayat tu ni. Nabi kita duduk Madinah, duduk dakwah di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Kita tahu belakang dah sejarah ni, tapi nak masuk hati kita payah. Kita kecek ni insya-Allah hati kita dengan mulut ni cekai berapa. Tapi perkara kita kecek agama nak masuk hati ni jauh lebih pada langit dan bumi ke. Sebab apa ulama so banyak kecek.
Ulama suruh banyak nasihat, ulama suruh kecek agama wi banyak, kecek Quran wi banyak, kecek hadis banyak. Kenapa? Kita kecek benda molek 500 patah, dia turun ke hati sepatah ya. Sebab tu nak kecek. Sebab tu kena dengar orang mengajar, kena dengar orang nasihat, kena dengar orang ceramah. Kerana perkara-perkara yang molek kaulan orang panggil kaulun sadida ni. Kaulan sadida, perkataan yang betul ni, yang nak masuk ke dalam hati kita ni, 500 patah kita kecek, ataupun untuk orang ajar 500 patah, sepatah dia turun ke hati. Tapi kalau kecek tak molek, tak pala geres, patah turun, patah turun, patah. Kecek tak molek, nak patah turun ke hati, hak tu duk gelap perut. Deh, kamu dia apabila Nabi kita duduk di Madinah 10 tahun duduk dakwah di Madinah, maka satu hari Nabi kita mimpi. Ni ayat ni nak turun. Nabi kita mimpi mana? Dia kata dia royak kepada sahabat, royak pada Abu Bakar, dia royak kepada Umar, dia royak pada Ali. Dia kata as-sahabat, ya sahabi, semalam aku mimpi, ra'aitul fil manam. Nabi sendiri royak, aku nampak di dalam mimpi aku, kata aku pergi kepada Mekah, zahabtu ila Mekah, ataupun dakhaltu Makkah al-Mukarramah, aku masuk dalam kota Mekah. Nabi kata kemudian aku masuk dalam kota Mekah saat itu, dakhaltu Makkah, hakada aku dan kamu semua tu mutmainnina, kata kami semua, aku dan kamu dalam mimpi ni aminina mutmainnina, kami saat itu orang panggil beraman, masuk le kota Mekah dengan keadaan kami itu teramin, dan kami saat itu dapat ketetapan muqassirina, lagi pula kami mengguntingkan rambut-rambut, wa muhallikina ru'usahum, ada pula kamu tu bercukurkan rambut-rambut kamu. Lepas tu duk kecek Nabi, duk kecek dengan para sahabat. Sahabat tanya, mimpi ya Rasulullah? Ya, aku mimpi semalam, kata aku masuk kota Mekah dengan fuak kamu sama ni, hei Abu Bakar dan Ali dan Umar, hak ada kita tu selamat teramil masuk kota Mekah. Lepas pada tu kita saat itu bercukur rambut ataupun bergunting rambut. Apa maknanya Nabi kata? Fuak kita dan aku ni nak masuk kota Mekah nak buat umrah pada tahun ni. Tahun berapa Nabi mimpi? Yakni pada tahun ke-8 daripada hijrah, Nabi mimpi masuk kota Mekah. Pada tahun tu juga orang panggil Nabi masuk di kota Mekah. Siapa di Hudaibiyah, orang-orang kafir Quraisy ni sekat Nabi, sekat para sahabat tak boleh masuk dalam kota Mekah. Nabi pun hatta daripada Rasul dia jumpa dengan folk Quraisy, maka Quraisy kata, kamu ya Muhammad dan para sahabat, hei orang Islam, mu nak masuk dalam kota Mekah pada tahun ni tak boleh. Janji ya di antara Nabi dengan para sahabat. Pada tahun ni berjumpa di antara wufud Nabi dengan wufud bagi Quraisy di Hudaibiyah. Sebab tu pada masa tu pada Hudaibiyah, sebab tu dia panggil Fathum Makkah, apa dia? As-Saghir ataupun As-Sughra, yakni buka kota Mekah di Hudaibiyah kali pertama, itu dikata buka Mekah yang kecil. Pada tahun 9 tu Nabi masuk semula dengan keadaan tentera, keadaan orang Islam di antara Muhajirin wal Ansar 10,000 lebih masuk le kota Mekah. Masuk le kota Mekah saat itu, beribu-ribu, setengah masuk mari ke hujung, setengah nak Khalid bin Walid masuk le hujung, hak ni masuk belolik ni dah. Kamu dia orang panggil masuk le kota Mekah tu, orang panggil berpihak pak tapel tu masuk dia habis. Khalid bin Walid masuk belolik hujung, kerana Khalid bin Walid orang yang pandai, orang yang bijak dalam medan peperangan, maka masuk situ, masuk ramah le kota Mekah. Maka folk Mekah takut dah weh. Abu Sufyan rasa bimbang hati dah weh, kerana orang Islam mari daripada kota Madinah, daripada Muhajir wal Ansar dan Al-Arab haulal Madinah, orang Arab di kawasan Madinah pun pakak mari berpuluh-puluh ribu. Kemudian Nabi kata, man dakhala fi buyutihim, siapa-siapa yang masuk dalam rumah mereka, fahuwa amin, maka orang tu selamat. Jangan ganggu kami ketika kami buka Mekah ni, jangan siapa dia ganggu. Siapa dia masuk dalam rumah mereka, mereka selamat. Wa man dakhala fi Abi Sufyan fahuwa amin, siapa-siapa masuk dalam rumah Abi Sufyan pun selamat. Jangan petih, jangan galak. Sebab fuak Madinah, Nabi sendiri, Muhajirin wal Ansar, Al-Arab, Al-Haul Al-Madinah masuk mari ramai. Siapa dia teh hari ni akan bertepur, akan bergupak gerak, bertepur dan pula berkucah di antara peperangan.
Sebab air kuat nak gitu tak boleh dah, dia air kuat dia kita sekat punya bedah mata. Kalau nak sekat belum pada air nak kuat lagi. Ni orang panggil tentera Islam berpuluh-puluh ribu daripada Madinah. Nabi kata dah, jangan galai kami. Kalau kamu masuk dalam rumah kamu, kamu selamat. Wa man dakhala fi baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala fi Masjidil Haram fahuwa amin. Orang mana masuk dalam Masjid Haram aman, teramin. Lepas tu Nabi pun masuk ke kota Mekah. Maka bila naik di atas Kaabah, Al-Kaabah Al-Musyarrafah, bila ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila naik atas Baitullah, naik apa? Naik baik. Ayat kebesaran Allah di hari ini panggil Fathu Makkah Al-A'zam, terbuka Mekah yang amat besar ini. Bila naik baik atas Baitullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi Sufyan lari masuk dalam rumah, takut dah pada Islam. Kalau kita menetai Islam hari ini, kalau kita sekat Islam hari ini, akan hancur kita, akan gepar kita, akan berkocok. Sebab tu semua tak lawan pada Islam pada hari ini. Pada tahun ni juga ibu dan bapa, Nabi SAW dia tahu kata diri dia tak lama nak gawa, nak wafat ataupun nak meninggalkan dunia, iftaraqad dunia ataupun faraqad dunia Nabi. Kemudian pada hari ini Nabi sudah wa umrah. Nabi sudah buat umrah siap dah. Nabi saat ni ketika dia duk tawaf Baitullah, dia duk tahu tak dia buat tukar. Kemudian Nabi lalu ke tepi tokong kan, tepi berala ni kita tahu Baitullah, berala mik daripada pintu Kaabah ni. Berala nama apa? Hubal. Lepas tu ada di kawasan tu 365 ekor. Lepas 365 ekor, rupa Nabi Ibrahim sekor buat makau. Nabo rupa bagi Nabi Ismail sekor. Duk tepi Baitullah. Nabi likum kat Baitullah. Nabi tak ada suruh sahabat kata. Nabi lalu likum duk tawaf. Nabi mik sugi dia tenyih di muka nah, tenyih di dahi bagi kat Kaabah. Tenyih di dahi bagi berhala. Nabi mik sugi tenyih ataupun tonyoh nah dahi bagi berhala. Lepas pada tu sahabat pakak katok, sahabat pakak godeh, demo sendiri godeh. Nabi tak ada suruh godeh. Tapi apabila mereka adalah la ilaha illallah. Sebab tu Nabi baca ketubah satu hari tanah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Mula-mula Nabi baca ketubah selepas pada dakwah di kota Mekah dan dakwah di kota Madinah. Madinah tak ni Nabi nak baca ketubah satu ketika, ya ayyuhan nas, hei manusia, qulu, mengatakanlah la ilaha illallah, mengata la ilaha illallah, yakni mentalak semua daripada benda lain daripada Allah. Kama dia mempegailah kebesaran Allah. Sebab tu Nabi likung dan Nabi tawahkan Baitullah. Maka berhala penuh. Nabi tak ada pungah, Nabi tak ada godeh, tapi Nabi miksu dia tenyih di dahi bagi berhala. Pok sahabat pun pakak godeh lekong hak tangi pada katok pala pada. Wah, sebab sahabat ketika ni masuk dah kebesaran Allah, masuk dalam la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah pada adanya sebenar melainkan Allah Ta'ala saja. Maka ketika ni sahabat-sahabat sudah masuk Allah, sudah masuk la ilaha illallah, masuk kebesaran Allah di dalam hati, mereka sanggup punguh semua berhala-berhala hak mereka sudah duk semua, mereka sudah duk gawa, duk sembah, duk tahu gawa, duk beribadat, duk gapo bertupu pada berhala seka sehari. Lepas pada tu ibu apa yang dirahmati, Nabi kita nak hijrah pula selepas pada dia buat umrah. Kemudian Nabi kita nak kelik kepada Madinah. Nabi kita hijrah dulu masalah haji yang terakhir bagi umur Nabi SAW, dikatakan hajjatul wada. Kemudian ketika Nabi duduk di pada Arafah, Nabi saat itu duduk belai-belai duduk baca ketubah. Baca yana, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat tu Nabi baca tebah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ayat tu mari Jibril tu mai jumpa dengan Nabi. Jibril mai tu jumpa Nabi bacanya al-yauma, pada hari ini hei Muhammad. Ayat tu mari ni al-yawma, pada hari ini, hari munduk di pada Arafah tahun yang 9 daripada hijrah. Hari ini ni akmaltu lakum dinakum,
Aku sudah sempurna bagi kamu, hei Muhammad, dinakum, agama kamu. Agama ketika ni sudah sempurna. Kerana Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun dan Nabi dakwah di kota Madinah 10 tahun, maka ayat tu mai royak ke Nabi, nyata pada Nabi, terai pada Nabi, kata agama kamu sudah sempurna dah, hei Muhammad. Oh, sudah sempurna dah. Lagi pula, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurna juga atas kamu nikmat tu. Apa makna ketika ni al-yauma akmaltu lakum dinakum? Apa ketika ni sempurna bagi kamu agama kamu? Maka tafsir oleh ulama ta bin nasri wal izhari alal adyani kulliha. Makna kata ketika ni Allah Taala sudah tolong dah. Sudah tolong dah agama kamu. Atau mana kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurna bagi kamu agama kamu. Makna kata Allah Taala sudah tolong dah kamu bin nasri, dengan agama kamu, wal izhari, dan Tuhan sudah menimbul menyata alal adyani kulliha, di atas seluruh agama-agama yang lain. Ketika ni Islam duk mocok ketika ni. Sebab ketika ni orang panggil Islam duk mocok ketika ni. Sebab tu hadis tu bilang lagi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ketika ayat tu mari ketika Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun dan dakwah di kota Madinah 10 tahun, Islam ketika ni sudah munculnya ke tiap-tiap pada pelusuk bagi dunia. Orang kenal Islam. Dulu Islam mari supaya orang dagang, orang sapi. Mari gharib. Sebab tu Nabi kata Islam mari mula-mula gharibun, supaya orang sapi pun kita tengok, orang sapi, kita orang teradah, kita kenal nak orang kata ada. Lepas tu orang pelik masuk dalam kampung tu. Orang pelik je ni, tak biasa tengok. Bukan anak tempat sini, bukan orang teradah ni, sebab pelik. Agama Islam mari mula-mula jadi pelik. Sebab ketika Nabi kita dakwah le kota Mekah ni pelik. Kerana Muhammad dia kata kita ni bodoh, dia semua pada bergalau kita buat sedih, kita semua di. Kerana Muhammad dia kata pelik dah agama mari mula-mula di Nabi tu mendakwahkan orang kafir Quraisy pelik. Orang kafir Quraisy wasa pelik. Supaya kita lah orang kampung teradah kita kenal dah tak wasa pelik. Kita tengok seorang pelik ya ni, bukan orang teradah ni. Orang mana ni? Orang kau tupak ke? Orang kau benar saring ke? Orang kau najib? Kita tak bisa tengok. Pelik tak? Pelik. Kalau orang tak ada sini, kita tak pelik. Sebab tu agama hak timbul mula-mula di zaman Nabi. Ketika dakwah di kota Mekah, orang jahiliyah tak faham Islam. Maka Islam ketika ni pelik. Gharibun. Supaya dengan orang sapi dan orang daging dah. Tapi apabila Nabi duk dakwah, Nabi duk serukan orang mari pada Allah, Nabi kata kul la ilaha illallah tuflihu. Hak ni yang Nabi duk bawa le kota Mekah. Dua perkara. Hak Nabi bawa le kota Mekah mendakwahkan manusia jahil. Jahil tu kewe orang ke Mekah jahil tu ke. Bak nega orang ke Mekah international. Orang Mekah bukan nega bijak, tapi buku ilmu jahil tu ke. Dia bukan nego orang Mekah panas dah sana. Kita sini tak panas nego, orang Mekah panas nego dah. Tapi buku ilmu, buku kejahilan, jahil tu ada sebuah beralah. Tapi Islam mari ketika ni Nabi dakwah. Kemudian ketika tu dakwah mula tu orang tak kenal mana Islam lagi. Duduk mari 13 tahun Nabi tu hijrah pergi pada Madinah. Maka lepas pada telah Islam kau timur, Islam kau dikenali oleh agama lain tu. Oh, Islam ni benar sungguh. Mana benar? Tengok kita nak misal supaya Salman Farisi. Salman Farisi dulu tak ada Islam. Ya tak ada timur Islam. Tapi apabila ketika Nabi SAW duduk di Madinah. Nabi duduk Madinah, kemudiannya asalnya Salman ni asal dia agama ke? Agama dia duk baca kitab Taurat, kitab Injil. Dia ni beragama Yahudi, beragama tak silap ingat Yahudi ataupun Nasara. Dia baca dalam Taurat, dia baca kisah Nabi, dia baca cara Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi. Jawab. Dalam kitab Taurat tu ada ayat tak? Ada ayat nak? Dia kata Nabi akhir zaman. Hak timur mari ni bukan bani daripada Bani Israel. Ni ayat dalam Taurat Injil dah ni. Dalam Taurat belum timbul Quran. Hak kita duk baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Taurat Injil duk royak dah kata Nabi hak timbul akhir zaman yang pertama ada awal duk turut tah pala sepida. Nak mana dah? Di mana Nabi duk, di situlah awal sepida duk turut tah pala Nabi. Tu hak duk royak dalam Taurat Injil. Royak ada sifat Nabi.
Yang kedua, dia royak kata Nabi akhir zaman hak yang nak timbulkan selepas pada Isa, dia tu bukan daripada Bani Israel, dia tu daripada Baigara, timbul dia ni baina qabailil arabi, timbul dia di kalangan golongan Arab, bukan Bani Israel. Ni dia royak dalam Taurat. Pasal lagi dia royak dalam Taurat sifat Nabi. Dia kata mu nak kenal kata Nabi akhir zaman. Gapo? Yakni ada di celah belikat dia, di antara belakang dia dengan dua bahu dia ni ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Ada mohon Tuhan tah belakang. Royak bila ni? Royak beribu-ribu tahun. Nabi kita Nabi Isa dengan Nabi Musa ni tekahnya 1700 tahun. Di antara Nabi kita dengan Nabi Isa ni beratus-ratus tahun. Kemudian kita ada royak dah daripada Allah dalam Taurat Injil, kata Nabi akhir zaman ini satu ilamat dia sebidang daripada awal duk turut ia di mana-mana tempat. Tu ilamat dia royak dalam Taurat. Yang kedua, dia ni akan timbul bukan daripada Bani Israel. Dia ni akan timbul di antara baina qabailil Arab. Dan Nabi SAW di akhir zaman ni, hak Tuhan nak bangkit ke zaman, ada di antara dua belikat dia tu ada tanda khatamun nubuwah, yakni khatam Nabi, khatam Allah, khatam pada kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tulis tak belakang Nabi. Salman Farisi ni dia tak ada biasa temu dengan Nabi, tapi dia duk dengar berita nyata Islam duk muncul dah. Sebab tu al-yauma akmaltu lakum dinakum, Tuhan mensempurna bagi kamu agama kamu bin nasri wal izhar, dengan Tuhan tolong dan Tuhan menimbulkan di atas agama-agama lain. Nak agama Islam apabila dia masyhur, apabila dia apa dia yang muncul, maka agama-agama yang terkenal dengan agama Islam, maka sepakat dengan hadis Nabi atas al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tertinggi, tak ada agama tinggi lebih pada Islam. Sebab lepas dah tu Salman Farisi dia tengok dalam kitab kata begitu, maka kata timbul dah satu Nabi akhir zaman nama Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah, jadi qaidul ummah, jadi sirajul ummah, ada di Madinah. Salman Farisi duduk di Faris jalan mari. Ni nak kata timbul Islam ni, Islam terkenal. Sebab tu ibu bapa di hari ni, sebab apa Islam kita jatuh? Sebab apa kita dulu kenal dah Islam. Allah Ta'ala menimbul dah Islam, Allah Ta'ala mengucur dah Islam, Allah Ta'ala apa menimbul muzahir, menimbul di antara agama lain, kena kata Islam tinggi dah. Dah kan? Apa tu kita di hari ni cuba kita bakal fikir berapa. Tak ada kena kata demo, kata kita fikir dia. Islam di hari ni orang tengah-tengah duk kenal. Dulu mari ia pelat, pasti timbul di tengah-tengah Nabi SAW. Salman Farisi mari daripada Faris, dia kata aina Muhammad, dia mari siapa Madinah, dia tanya fak Madinah, tanya Muhajirul Ansar, aina Muhammad, di manakah Muhammad? Dia kata Nabi Muhammad ada di Masjidil Nabawi, ada di masjid dia. Kamu pergi jumpa sana. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata anta Muhammad, angka Muhammad. Nabi pun tanya dia, muni siapa? Anda Salman Farisi. Dia kata Muhammad, aku nak tengok sikit boleh ke tak? Dia kata gapo Nabi kata, cuba mu akik kain mu sikit, baju mu sikit, aku nak tengok tah belakang tu. Mu nak tengok gapo? Tak apalah, membuka tah belakang, membuka baju mu sikit. Nabi pun buka baju dia. Buka baju dia saat ni pada Salman Farisi. Nampak tah belikat Nabi, belakang Nabi tu lah khatamun nubuwah, yakni khatam kesudahan bagi kenabian. Pas tulis bah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tanda Nabi akhir zaman. Apabila Salman Farisi dia tengok tah belikat Nabi, tah belakang Nabi ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan khatamun nubuwah, Salman Farisi kata nak, Salman Farisi kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngucap lalu sebenar weh, sungguh weh
Nabi akhir zaman timbul dah. Hak dengan Taurat dak royak, Injil dak royak. Oh betul dengan Taurat yang diroyakkan hak turun pada Nabi Musa, yang turun pada Nabi Isa Injil. Oh betul dengan kitab dak royak kata Nabi akhir zaman dia akan timbul daripada qabailil Arab, dan dia ada di celah-celah belakang ni khatamun nubuwah, yakni khatam mohon daripada Tuhan sendiri, min indillah min indi ghairi, bukan daripada sisi yang lain. Kemudian ayat tu kata al-yawma akmaltu lakum, Tuhan sempurna bagi kamu hai ayyuhal mu'minun. Tuhan sempurna bagi kamu dengan pertolongan Allah, dengan menimbulkan Islam, muncul Islam di atas agama-agama yang lain. Agama banyak ni apa? Cuba kita tengok dalam Tarikhul Adyan. Hak ni kena ngaji. Sebab tu bagi kita orang kampung tu nak ngaji agama tu nak royak kadang-kadang payah. Tapi hak dah sebut di dalam kitab yang nama Tarikhul Adyan. Hak mau biasa ngaji Tarikhul Adyan. Jadi catat segala agama-agama. Dalam tu ada beratus agama. Tapi nak rakyat kata agama hak yang pesing langit. Kecil mudah-mudah. Dinun samawiyun. Agama yang pesing langit. Hak ada lagi ni. Berapa agama? Yakni 3 agama. Hak ni sebut dalam kitab, kita tengok dalam kitab Tarikhul Adyan, catat agama-agama. Ni masuklah ke agama Islam, agama Yahudi, agama Nasara, agama Syekh, agama Saibah, agama Majusi, patu agama semua berhala, agama Ya'budu Syamsa, agama bersembahkan matahari, agama sembah bulan, agama sembahkan al-kawakibah. Ada sebut belaka dalam. Tapi nak royak kata agama yang samawiyun, dinun samawiyun, agama yang pesing langit. Peheh tak pesing langit buat apa? Mana royak? Agama yang pesing langit, yakni agama yang pesing turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana agama yang pesing turun daripada Allah? Hak tinggal lagi tah muka bumi. Hak tinggal lagi tah muka bumi, hak ada lagi tah bumi Allah, tapi asas silah-silah dia, salsilah dia, talian dia, rantai dia, hubungnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana hak tinggal lagi? Yang pertama agama Yahudi. Hak dok tinggal lagi lah ni. Sebab Taurat lah ni dak ada lagi, tapi Taurat itu sudah tabdil wa tahrif. At-tabdil wa tahrif. Taurat ni ya supaya Quran kita hak semua 104 buah dak royak semua. Kita guru royak marilah berapa lapis tu guru ni, ia akan royak kita hak Allah Taala turun daripada langit 104 buah. Tapi yang besar-besar kita dah tahu ialah Quran, Zabur dan Taurat, Injil, Zabur, Quran. Hak ni orang kitab hak besar-besar yang turun daripada Allah Taala. Tuhan katanya kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu dah royak kita dah. Kullun amana billah, tiap-tiap mereka yang beriman dengan Allah. Ni rukun iman. Beriman dengan Allah, percaya Tuhan esa, percaya Tuhan ada, percaya Tuhan tak bertepak, percaya Tuhan tak berileh, percaya Tuhan tak serupa dengan kita. Dan pula percaya wa malaikatihi, percaya dengan malaikat-malaikat Allah. Mana malaikat Allah wajib kita kena kenal, wajib kena sebut sasa. Puluh orang. Kalau kita nak ngaji tarikat, tu tarikat royak. Malaikat wajib kita wajib kita kenal dan wajib kita kena bila sasa. Malaikat yang besar-besar yang wajib kita berimej. Lagi pula kita kena royak satu per satu apa ke? 10. Hak ni wajib kita kena boleh bila, wajib kita saat ni tu kena boleh royak. Mana? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima Raqib, yang keenam Atid, yang keempat, yang ketujuh Munkar, yang lapan Nakir, yang kesembilan siapa ya dah Malik, yang ke-10 Zabaniyah. Malik Zabaniyah, lepas tu Ridwan. Pula orang ni wajib kena kenal ni, lepas tu wajib kena boleh royak sasa. Hak ni kena berimej. Lepas tu kitab yang bahasa langit, agama yang bahasa langit ialah 3 lagi ada. Yang pertama Yahudi, yakni kitabnya berpakai Injil. Taurat. Hak turun pada Nabi Musa, tapi kitab tu sudah ubah. Sebab orang Yahudi ubah dah. Tengok dia semaya. Asalnya maya baik kita ni, sujud baik kita. Tapi lah ni orang Yahudi dia tak sujud dah. Dia pergi kitab ni.
kitab Taurat ya, tapi ya ubah dah. Sebab daripada ulama-ulama dia hak mana dia tak kena dengan kata Allah Taala sebut dalam Taurat, maka dia tukar supaya hak Quran dia kata hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dalam Taurat kitab tu dah dia tukar ke apa? Hak Tuhan royak dalam Quran hittatun naghfir lakum zunubakum wa sanazidul muhsinin. Tapi orang Yahudi yang ditukarkan kelima hittatun, ya tukar kata hintatun tambah nun. Hak Tuhan royak ha ta marbuta. Hittah dengan makna apa? Makna kata taubatun. Kamu kena bertaubat dengan Allah, baru Tuhan akan ampun dosamu. Tapi orang Yahudi yang tukar, yang tabdil, yang ubah, kata hintatun, hintah makna gandum. Asal daripada taubatun yang tukar jadi gandum. Hani nak kata tabdil dia, tahrif dia, ubah cakapan daripada Taurat. Sebab tu Yahudi agama dia kekal daripada langit lagi, agama bahasa langit, tapi dia sudah ubah dah cakap perkataan di dalam Taurat dia. Lepas tu orang Yahudi lah ni dia tak imayah pun, tak asal imayah baik kita, sujud baik kita, rokok baik kita, lagi pula iktidal baik kita lah ni, dia duduk mana? Dia duduk dapat ni, kita tengok di plastik. Hagi plastik tu tahu di Kudus sana. Oh dia pergi kitab dah hanguk itu. Tu maya ya lah ni. Maya ya hanguk baik tu lah ni. Ya tak maya baik kita surakak, sujud, iktidah baik kita tak dah. Asal agama ya semaya baik kita. Tapi ya ubah daripada asal dia, maya dana duk di dapat sana, di Kudus sana. Tepat apa? Borok Nabi gi ikat di satu batu di Sakhrah, Nabi tamatkan borok situ, situlah tempat demo tu ibadat lan pergi kitab sudah hanguk itu. Kita tengok, dah tengok. Itu ibadat bagi Yahudi, tengok itu. Ya tukar pelang. Hak Allah Ta'ala suruh ya semaya, tapi lan ya tukar dengan hanguk. Ni agama bahasa langit ni. Satu, hak tinggal lagi. Yang kedua, agama yang bahasa tinggal pada langit lagi, ialah agama Nasara. Orang panggil agama Salib, yang ni mai kangking, Pak Dahak. Okey? Lah ni banyak ni Pak Dahak ni. Kok jalan ada Pak Dahak ni lah ni. Pala ni puak darah-darah sia banyak nah jadi Pak Dahak lah ni. Demo tak sih dah agama Buddha ke apa agama Buddha mengatakan kadang-kadang tak sih weh puasa cuma. Ada ke puak sia diri tak sih. Pas demo puasa tak wah puasa jadi puasa puasa apa tak lagi. Sebab tu puak darah sendiri, puak kaya-kaya, puak duit ada, banyak yang nak paling kepada agama Kristian. Pas Kristian kalau masa mau duk ngaji dulu di kawasan Baptuma. Nah, kawasan Baptuma ni puak Kristian aja. Lepas tu tempat mau ngaji situ ya ada satu menara bahasa Arab panggil mizanah. Menara setia nah, menara kanisah, menara gereja. Pas menara gereja tu alal qaulin masyhur, di atas perkataan masyhur yang ramai pada ulama, di sinilah menara inilah Nabi Isa akan turun di akhir zaman, turun bunuh Dajjal. Tempat mau ngaji. Menara tu dia panggil menara mizanah syarqiyah. Menara tu dia panggil menara sebelah balik naik daripada Baptuma. Kawasan tu kawasan agama Kristian saja. Ya Suria ni ada orang Syam, ada orang Islam, ada Sunni dan ada Syiah, lepas tu ada fak Masihi. Masihi ni siapa dia? Yakni fak Kristian. Kama je di tie mizanah menara kanisa, menara gereja tu nama mizanah syarqiyah, maka kata ulama yang ramanya di sinilah Nabi Musa akan turun daripada langit membunuh Dajjal itu situ. Maka Nabi Isa akan turun di menara tu. Tempat amo duk ngaji dekat dengan sekolah amo, nama sekolah amo ngaji ni nama kawasan orang panggil Dawar Matar, di situ panggil mizanah syarqiyah. Kawasan tu orang Kristian saja. Maka Nabi Isa akan turun di situ pada akhir zaman. Ini agama yang tinggal lagi ni. Pas gapo fok Kristian bakal kita Injil. Kalau hak kita duduk luar negeri, bawa pagi lah pukul 8 ke 9, tau dia panggil bayar tu. Sebab tu pada awal-awal Islam dulu setengah kita nak panggil orang mari semaya, kita pakat di antara sahabat-sahabat. Kita nak buat lagu mana nak panggil orang mari semaya. Setengah kata kita pingat api, kata setengah. Sorak mari kalau kita pingat api, maka tak beza dengan fak Majusi, tak beza dengan fak semua api. Kata setengah kita gini geneng, tong. Tu ya kata tak beza dengan fak Yahudi fak nam.
Awal-awal Islam dulu saat itu nak panggil orang mari pada semaya nak buatlah mana. Tengoklah awal Islam orang panggil fi awalil Islam, fi sadril Islam. Nak panggil orang mari pada semaya ni nak panggillah mana. Dia buat kata kena tong kan hak Kristian lah ni Gong dah tong hanya panggil orang mari pada kanisa, mari pada gereja, mari pak semaya. Tong isyarat bagi Kristian panggil orang masuk masjid dia. Orang Yahudi genda tong dah. Tu orang Yahudi. Orang Majusi dia cucuh pi di atas gereja dia. Tu isyarat panggil orang mari ibadat pada masjid dia ataupun tempat sembahyang. Lepas tu duk fikir di antara Nabi dan di antara Abu Bakar, di antara Umar, di antara Ali, antara Uthman dan sahabat-sahabat min kibaris sahabat. Nak buat lagu mana kita nak panggil orang mari masjid, nak seru orang masjid. Malah tu pakak fikir mari Allah Subhanahu wa taala mimpi ke Nabi, mimpi ke Abu Bakar, mimpi ke Umar, mimpi ke Bilal, mimpi semua pada sahabat-sahabat ni. Lapana ala mimpi Nabi, la mimpi sahabat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada lapa la mimpi. La mimpi Nabi, la mimpi Abu Bakar, la mimpi bagi Ali, bagi Uthman. Lepas tu hujung lagi asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu hak laki dah hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah mana? Mari engkau. Apa makna hayya 'alas salah? Uhdur ila salah. Mari engkau kepada semaya. Tu dalam mimpi tu. Hayya 'alas salah. Apa makna hayya? Orang panggil ising fi amal. Dengan uhdur ila salah. Mari engkau kepada semaya. Tak tu kita dah panggil tu Tok Bila dah kata tu kan. Tok Bila dia kata hayya 'alas salah. Apa makna hayya 'alas salah? Kita kerti makna dah. Kalau bagi orang ngaji nahwu, orang panggil ising fi'il amal dengan mana hayya, dengan mana uhdur, mari engkau ila salah, kepada semaya. Mau mari pada semaya. Pakak mari semaya. Lepas tu hayya 'alal falah. Mari engkau kepada keuntungan. Marilah engkau kepada kejayaan. Tu makna tu hayya 'alas salah. Hei mari tutup bila dah. Duk ber sejik. Hayya 'alas salah. Mari pada semaya. Hayya 'alal falah. Mari engkau kepada keuntungan dan kepada kelabaan dan kepada bertuah dan beruntung dan berjaya. Kita kena faham kau dia mau panggil apa. Pahak ni duk mimpi di antara Nabi, antara para sahabat duk mimpi benar ni. Maka mari jumpa dengan Rasulullah pada pagi yang tulah. Ya Rasulullah, malai ama mimpi mimpi dalam mimpi mo goyana. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah, mau mimpilah tu Bakar. Umar pun mimpi lagu ni juga. Rasulullah sendiri kata, aku pun bermimpi macam tu. Maka ittifaq satu lafaz, ittihadul lafzi, bersatu lafaz, maka dipanggilkan orang mari semaya dengan kata Allahu akbar, Allahu akbar. Baik nawi kena we. Nama dua tambah tak kena gena tu, baik tu kena tulis we jadi molek. Allahu akbar, bukan Allahu akbar, do tambah wa apanya. Supaya kita takbir semaya ada takmir sore tu. Banyak ni pada masalah takbir ni. Kadang-kadang orang dok takbir semaya. Mau nak masuk sini sikit. Ya takbir hanya dah. Allahu akbar. Huwa ak. Beringat makan kita laka tu. Kalau kita kata Allahu akbar, tak sah semaya kita. Sebab Allah jadi mubtada. Bagi orang ngaji nahwu dia reti, bagi orang ngaji al-qawaidul arabiyah reti. Allah lafzul jalalah mubtadaun. Akbaru dikatakan khabarun, dikata khabar. Maka kalau kita kata Allahu akbar, Allahu akbar, tika ni tak sah i'rab mubtada khabar. Jangan ada buah tu, jangan ada buah. Banyak orang takbir Allahu akbar. Biar apa ada kat tengah-tengah bunyi Allahu akbar, Allahu akbar. Ni lebih sedap dia dah. Dengung ya dah. Siapa tambah wawa. Pada satu orang baru ni tak email.
Lepas tu ada Tok Guru pergi keluar dakwah. Tok Imam mana-mana tu seroyak lah. Lepas tu Tok Guru pergi keluar dakwah, ada Tok Guru sorang. Lepas Tok Imam je rasa sedap je Tok Imam. Lepas sebab tu lah ni banyak orang dia Tok Imam. Lepas tu nak mati lah Imam. Bukan nak mati lah iman, nak mati lah Imam. Umur 70-80 tua tak erok dah masjid. Dan mata lah Tok Imam jadi Tok Imam. Beri kau orang lain pula. Tak apa aku nak mati lah Imam. Nak mati lah Imam. Bukan mati lah iman, mati lah Imam. Tak mujang, tak moh lah. Nak mati dah jadi imam. Siapa tak boleh mari sejid, nak menikah orang pun tak boleh. Tak apa nak mati lah imam. Lanan pun majlis duduk serabut dia hari ni. Nak mati lah imam. Tua-tua dah nak mari sejid pun tak arah, nak menikah pun tak arah dah. Tapi nak mati lah imam. Umur 70 dah. Nak beri ke orang lain, nak beri tok khotik dia tak imam. Tak boleh, nak tak imam. Lah mati tika, tak imam, nak mati lah imam. Pasal ada tak imam seorang tu dia semaya jemaah. Dah, tok khotik baca tebah siap mau nak cerita sikit. Tok Khatib sudah baca tebah ya pun saat ni dah. Muka Tok Imam kawan ni ego kawan ada lah. Kawan pun sedep aja kawan duk menikah makmum ni kapung peratus orang apa puluh orang duk beranak dengan sebab kawan ni. Kecek cara mudah-mudah lah. Ya kita takbir guna ni. Ya kita takbir Allah salli fardal jum'ati rak'ataini lillahi ta'ala imaman lillah. Takbir dah. Allahu Akbar. Ada deh. Ni buat panjang di bawah. Cuba kita tengok lapan Arab. Ada ke panjang tambah alif pada bawah. Allahu Akbar. Yang buat mak tabi'in situ. Pagi cari like lima Arab. Ada ke ising tafdhil ada alif selepas dah tu. Akbaru, afdalu, ajlasu, akramu, asyrabu. Semua alif tak ada. Kita tengok dalam para. Ising tafdhil ya tak ada alif selepas daripada ain fi'il dia. Akbaru. Akbar tulis alif hamzah ka barah lah. Tak ada tak alif ka hamzah ka ba patut alif pula patut ra. Kalau baca akbar ya makna apa? Kalau dalam qamah dalam kelima harap. Kalau kita kata Allahu Akbar bermula Tuhan yang maha besar duk bergenai iyo. Tuhan bergenai. Tak kena tak? Tuhan duk bergenai, Tuhan duk balugong. Kena tak? Pak kalau kita reti makna hidup katalah tu Tuhan bergenai kufur. Supaya ni mau nak misal. Supaya kita dah baca ni, dia waktu tengah waktu kena mengaji. Mana? Hak baca semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya kena sedih. Sebab iyya dia panggil ismu dhamir. Orang panggil ismu dhamirin munfasilun. Orang panggil isim dhamir munfasil. Ia kena jatuh pada permulaan. Dah iyyaka na'budu. Hanya dia baca iya kita tengok iyyaka iyyaki iyyakuma iyyakum iyyakunna ya kena sedih. Kita tengok kalau kita orang ngaji kaedah naung ngaji kaedah arab lafaz iya ya kena sedih sebab dhamiru faslin lagi pula munfasilun. Dhamir munfasil lagi pula wajib kena bercerai daripada aminnya. Pasal Al-Quran mari sebab tu kena tahu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak bawah tu. Kalau kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak kena. Sebab haraf istifham nak turun ke bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turun. Paknya tu sini bukan ai dalam dak. Ni duduk sini ni. Kadang-kadangnya wak teruk dah. Iyyaka na'a. Me'au nah, kalau nak me'au tak usah lagu tu. Arab yang Qadani duduk sini ya. Iyyaka na' di sini. Lepas tu kalau kita baca iya dengan sedih dengan mana? Akan dikau ya Allah. Kita khitab Tuhan. Kita menghadapi kata kepada Tuhan. Iyyaka akan dikau hai Tuhan. Na'budu kami sembahkan, kami ibadahkan, kami sujudkan ya Allah. Wa iyyaka nasta'in dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan ya Allah. Pipasasa. Tapi iya kalau kita dibaca ya nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada sedih. Tak ada sedih, tak ada berketak di diri dia. Tak ada nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna apa?
Gi tengok dalam kitab fiqh. Dalam i'anah juzuk yang pertama kata, kalau kita tak berketat, gi baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dah? As-sanam, hei berhala. Na'budu, kami ibadat pada engkau, hei berhala. Wal iyazubillah. Sebab tu jangan gaduh. Jangan kata kalau kita pergi baca iyyaka na'budu wa iya dengan mana? As-sanam, yakni berhala, hei kami semua akan dikau, hei berhala kami saat ni minta tolong pada engkau. Kalau kita buat dengan kita tak reti, dengan kita tak tahu, itu sekadar kata batas maya. Tapi kalau kita tahu dah makna, kita kata nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak ni kufur selalulah kita. Sebab kita semua berhala, bukan semua Allah Ta'ala. Dah. Ni sosok dah mau orang sosok satu-satu dah. Sebab itulah kita di sini, Nabi katanya kita kena belajar, kena mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tutu ilmu ni wajib kena mengaji semua. Sebab nak asah ke umur. Nak asah pas kita duduk kampung ni dah nyekarak semua lah. Lebih orang duduk mengaji pun duduk karak weh. Orang ngaji pun kat sebab itulah Tok Rama tu mungkin duduk dengan kitab sehari-hari 3 jam. Bagi folk ngaji, bagi folk Quran kitab kena duduk 3 jam dengan kitab sehari-hari. Lepas tu bagi kita kampung dak asah berkali hari. Kadang-kadang sehari dak langsung, pas seminggu kali tak mari dengar bapa mengajar, tak mari tuah di masjid, tak mari dengar karah masjid, pas kitab tak ada jalan pun kita nak baca dak kan. Nak buka kitab, kadang-kadang kitab kita nak baca tak reti. Okey. Lepas tu dia mengajar sejid surah. Allah katanya, wi pisai koyak sia pisai siap tunggu suak. Kita tak mau makan, kita tak roh lah. Dia mau koyak pisai siap dah. Allah kita suak lain mulut tak mau makan, kita tak roh. Ni nak cari tok bomo suku untuk wi lalu makan lah ni. Tok guru mari tiap-tiap orang di sejid ni seolah tahu wi pisai. Pas pisai koyak wi, pas koyak wi nak suak wi pula tak mau makan, tak roh lah. Kan? Tak mau makan dah, tak ada ni dah nyakit dah ni, dah nyakit tak lalu nak makan. Orang panggil berahan, dia panggil bahasa dia. Kalau doktor hospital kata, "Puak ni puak berahan," dia panggil. Tengok nasi pak bau busuk entah, tak ada makan. Pas ni tok guru hari pisai dah, koyak we lagi, pisai kau, pisai bunga dah Allah, tak mau makan lagi, tak ada dah. Sebab tu iya baca wis sedik molek, supaya mau yang ni Allahu Akbar, jangan duk panjang. Lepas tu babo tu dia duduk lah dakwah. Dia panggil tu email mari. Dia tu email mau nak kecek tu email sikit. Kecek mu sore dah tu. Kecek tu email takbir saat ni amal wasa tak kena tu email. Tu email takbir mana dah? Siapa tu email takbir? Wasa pun tu email takbir lagu ning babo tu kata, tapi babo tu tak ngaku tu ya babo. Dah, tu email takbir ni dah. Salli fardal jum'ati rak'ataini imaman lillah Allahu Akbar. Dak tak? Tak mek wak tengok ya tak? Mek kebengan tu baiklah tu sungguh, tu baik Allahu Akbar gitu sungguh. Mek tak sah nak semaya mek nak ni tu. Semaya email saat ni sebab apa? Takbiratul ihram. Dia kata ruknun min arkanis salah, satu rukun daripada rukun semaya. Sebab dia kata aqimus salah, hendak mendirilah oleh kamu akan semaya. Ulama mentakwil aqimus salah dengan kata bi itmami syurutiha wa arkaniha, dengan mesempurnakan syarat-syarat bagi semaya dan mesempurnakan rukun-rukun semaya. Kamari kita takbir Allahu Akbar, ini satu rukun semaya. Pasal apabila takbir tak kena, semaya tak sah kan. Sebab baca Fatihah tak kena. Orang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ya gimana nak? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Dak dengar ya, dak dengar dia. Ngana baca siratal ladzina an'amtu alaihim tak kena. Tak kena apa? Kalau kacau duk bacalah tu batalah semaya dia. Lepas tu kalau dia reti ke makna pula kufur lah dia. Aku nikmat pada Nabi. Asas itu Tuhan ayat siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk engkau ya Allah kan kami jalan yang betul. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada para nabi, para salih, pada sadiqin. Tuhan yang kita ingat kota kita ke beri. Kufur. Pahala baca kau dah tak tahu, batas maya.
Sebab tu kena cerak molek, we nyata molek, we kena molek sedik-sedik, pak tebal-tebal, pak tambah. Sebab Allahu Akbar, kau dah tu jangan kata Allahu Akbar. Tu bit wa. Allahu we molek. Allahu Akbar, bukan Allahu wa Akbar dah. Tak ada wa, tak ada wa celah tu. Kesitu satu rukun daripada rukun-rukun semaya. Kalau kita tak kena satu rukun 13, pertamanya takbiratul ihram. Sebab apa panggil takbiratul ihram ibu bapa? Sebabnya panggil takbiratul ihram sebab belum pada kita takbir. Tak ada takbir boleh makan, belum pada takbir boleh minum, belum pada takbir boleh makan, belum takbir boleh kecek, nak kecek buah, nak kata gimana, tak ada apa. Tapi pada Allahu Akbar haram, tegah lalu dah. Makan pun tak boleh dah tika ni, nak minum pun tak boleh dah tika ni, nak kecek pun tak boleh dah tika ni. Kalau mugi kecek batas mayemu, kalau mugi makan batas mayemu, kalau mugi minum batas mayemu. Sebab tu panggil takbiratul ihram, takbir yang menegah perkara yang halal di luar semaya maka diharam di dalam semaya. Sebab tu panggil takbiratul ihram. Ini satu rukun daripada rukun semaya. Maka ulama-ulama katanya agama kita sudah sempurna, dan agama ini juga dikatakan diberikan kepada Nabi mula-mula sekali mari supaya orang daging orang sapi. Gitulah ibu bapa. InsyaAllah Tuhan tolong dah kita pada masa Nabi duduk di kena, duduk di padang Arafah, bacakan masalah khutbah hajatul wada', maka ayat tu kata al-yawma akmamtu lakum dinakum. Ini Allah Ta'ala sudah muncul dah agama Islam. Lepas tu kita duduk dalam Islam dah, kita kena terima kasih, kena bersyukur. Sebab itulah Tok Guru Mata pagi-pagi mengatakan Alhamdulillah. Ni sebuah hadis ni. Sebab tu masa kita duduk dalam, Tok Guru tak bisa tinggal, tak kira dalam tak bisa tinggal. Pagi tanah Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Tok dalam kita tak tinggal 3 kali pagi, dan mula bapa sing kita tak tinggal 3 kali pagi. Lepas tu kita klik lah ni semua tiap dah. Ponok-ponok hak sakut dengan rakyat ataupun forok-forok dalam, amalan ni tak tinggal. Cuba perhati pada pusu tak tinggal, dalam sedikit tak tinggal. Semua anak-anak murid dalam golek ke amalan alhamdulillahi ala nikmatil iman. Aku puji bermula kepujian itu ala nikmatil iman, di atas nikmat iman, nikmat Islam. Wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-dua ni dikata sebesar-besar nikmat. Email Islam ni nak beli tak boleh. Ada jual di sewing. Pergi sewing royak pot jual sewing. Kawan nak email sekilo. Garai boleh beli. Kan? Nak beli email boleh tak? Nak beli Islam boleh tak? Tak boleh beli, tak jual. Sungguh kata dalam sewing cukup lekat barang lain, tapi barang email, barang Islam tak ada. Sebab tu kita kena terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Pagi 3 kali alhamdulillah ala nikmatil iman, bermula pujian itu di atas nikmat iman, nikmat Islam. Wa huma, dan kedua-dua tu min a'zamin ni'am, daripada sebesar-besar nikmat. Wa kafa biha bin nikmah, dan madodah dengan nikmat Islam. Ime dah Islam ni, ni sebuah nikmat tu madodah, cukup dah. Kalau kita duduk atas dunia kita sesak, duduk atas dunia kita tak kaya, duduk dunia kita tak ada kaya, tak ada gaya raya, tak ada gedebek, tapi kita sempurna iman, kita boleh semaya-semaya sejak, kita boleh Jumaat, boleh mari dengar orang ngajar. Allah wa kafa biha bin nikmah, mada dah dengan nikmat yang Allah Taala bagi kita. Nak gapo lagi berapa? Kita boleh mari semaya, kita boleh mari Jumaat, kita boleh mengaji, walaupun kita sesak, umur tak seredar, tapi boleh kenalkan Allah, dan boleh kita kenal Allah, boleh sujud pada Allah. Wa kafa biha bin nikmah, mada dah dengan nikmat iman dan Islam ini. Dah, insya-Allah kita sepanjang dah tu. Panjang dah ni. Dan nak kenapa tak ada apa lagi ni. Tapi panjang dah masa dia motak kan ni mak ni. Kes kau datur apa? Kawasan nak pergi tu boleh pergi dah. Kita ada apa-apa ini 2 jam biasa ya. Nah, duk ceramah ni boleh ke kalau pukul 9 11 baru sudah. Kadang-kadang 11.30. Ceramah 2 jam biasa. Dengan jam ponok ni pun 2 jam orang panggil biasalah 2 jam. Kalau sejam tu baru masuk tajuk sikit-sikit dah sudah lah. Kadang-kadang mukadimah gitu nah. Tapi bagi kita boleh faedah di hari ni, Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil poin-poin hak kita kecek kat ni.
Yang pertama sekali kita kena jagalah semaya kita. Yang pertama tika takbir kita. Nah, takbir kita Allahu Akbar. Berjangan kata Allahu Akbar, jangan. Patu orang ber pun sama. Bukan Allahu Akbar, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau Arab itu baik Mahamus dia tu sedar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tu baik. Orang Arab ya tu baik. Para ya tak dalai sangat, tak support tengah-tengah kita. Kadang-kadang pun itu nyata kadang-kadang punya ain ke Allah mana tak apa. Iyyaka na'budu. Oh nya kacela. Arab semua tak ada baik tu leh. Tak ada tekan sangat tengah-tengah ya. Sebab Nabi kata khairul umuri awsatuha wa in qalla. Sebab kerja-kerja sebab kerja ni pertengahnya, tengah-tengah. Jangan tinggi sangat. Jangan teruk sangat. Jangan kuat doa, dah kuat doa tak boleh apa buat amal kan mengatik tak ada berhenti tak 40,000. Setelah tu dia sawe. Nya mengatik lah, nya terima mana tak tahu mengatik. Askar dia mata ana. Ada Allah tu kan ada. Maya dah. Mata masuk pita dah. Kan nak pergi di nu Citawik dah. Ngatik kuat doa. Tak boleh juga. Buat amal ni pun juga tengok juga. Banyak ada pergi kat rumah tu pasing panah amal leh. Terima amalan mula-mula la ilaha illallah la ilaha. Patut bunyi baik tu. Set lah. Ayah ya damik ya kata tak tahu anak mula ni kena tamat dengan katar ya tu. Kan ngatik kuat doa. Sebab tu Nabi tahu khairul umuri awsatuha wa in qalla. Sebaik-baik kerja kena tengah jangan telajak sangat. Oh ni kan mengatik ke sadar nak menamung tu kadang-kadang nak nak terbai tak boleh ke tengah-tengah dah buat amal apa tengah-tengah semaya fardu ni pastilah kita semaya wirid-wirid pas semaya pun ada doa-doa tapi jangan telajak sangat kerja pun jangan telajak sangat ni kalau kerja sampai tinggal semaya bukan dia ke kerja orang baik pun tak dengar baik orang baik dekat ngorin habis dia bawa kelek ni tak boleh ke ni Tuhan tak kena hak Tuhan kena orang duduk tengah-tengah jemaah yang mari apabila dengan bel tengok sahabat-sahabat di Madinah apabila orang bel Allahu Akbar fadok tak pokok tamat turun daripada pokok tamat fadok wa bajak tak bajak fadok menebah tak menebah ning para sahabat apabila dengar kebesaran Allah Allahu Akbar mereka tinggal semua dunia tapi kita lah ni dak orang bel kalau lama habis waktu tu Ni kita nak ukur imej sahabat tak boleh. Tapi mana tak kita ada rang sebut Allahu Akbar aku nak sejak. Ni tak ada rang langsung dengan Allahu Akbar ni. Apa kita ni? Ada rang tak apa dah rang ada sebut Allahu Akbar kita reti lah kita sifat-sifat sejak tak apa dah. Lepas tu kalau orang rasa rang tak ni alhamdulillah dah. Lepas tu kalau orang ni rang belum rebel lagi 10 minit 20 minit dia rang dah. Sifat asmaya sifat mani nak pergi sejak. Orang ni rezeki dia tak ada kena kecek bertalu-talu mari. Kalau duduk baik ni jamin ni Tuhan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang yang takut Tuhan buka jalan ke dia. Gi situ tepuh rezeki, gi sini tepuh rezeki, gi kotor tepuh rezeki. Belum pada nak bayar tu sipai siap dah nak semaya. Tapi ada orang kan. Ni tak ada orang. Kalau orang kan sebuah hatu di pangkayu tu. Ni. Dia kata situ kawin malam lu nah. Nampak betul kotor sampai ye. Takut batu tapi sebut Allah tak ada wasa tak ada wasa takut ni. Ni nak wirang butir rang ni nak wi ada lah dengan dah. Pasti nak timur rang sebut Allah tengok Abu Bakar sebut tak Allahu Akbar. Hati Abu Bakar berasa. Sahabat-sahabat dah cerita ulama cerita orang duk tepi Abu Bakar bahu berasa bawah ni hati Abu Bakar. Kenapa? Karena khaufun minallah, takut daripada Allah Taala dengan Allahu Akbar. Kita tak sah ngit apa dah berasa garang tak kita sejik Pas tu nak pergi timbul ni, dia kena ada amalan pas maya. Kena ada amalan, taklah pas maya. Ni kau Assalamualaikum. Nyogo mau telefon dah. Kalau tak ada menyetai-nyetai kadang-kadang telefon duk le kocak je mic gitu maya. Telefon dak menyetai dah. Tengok tak. Dia tetap gelap. Lah maya. Ni bukan nak takin nak hak sungguh. Banyak kita tengok kawan guru kita dak jadilah ni.
Sebab tu untuk mayat tu dia ingat kok lain tak ada khusyuk pada Allah Taala. Sebab tu kita nak wirang, darah kita kena ada la ilaha illallah. Darah kita kena ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nak wirang Allah nak ada subhanallah, 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 faham ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, faham ya? Allahu akbar. Kena wi ada baru nak wirang. Wi ada orang dia ngah Tuhan ni duk orang kok lah mata. Dengan kau Tuhan dia dia mau sebut Allahu akbar mau tahu malam ni babo don mengajar ikutlah babo mana wasorang aku nak pergi tu ran dah sebab darah kita duk jalan dengan la ilaha illallah sebab darah kita duk jalan Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad gitulah dah minta banyak ni lupa lah ni panjang lagi kalau mau pergi panjang lagi ni apa masa waktu pun nak buat sayuk dah bagi orang sini dah gitulah lebih kurang morat mak akhir dah kalau katok tu bukan gapo dak tu. Bahasa ya kita kata godan-godan nak karak tu tubik sikit bukan godan ni patah bajak tu dak. Bukan godan ni patah bisa motong, godan wi karak tubik nak asah mudah. Nak wi asah mudah. Bukan babon anak orang mai duk takir nak wi punuh bajak tu dak tu. Jangan nak kata babon anak mau takir tu bukan masalah takir nak godel karak-karak tu nak wi tubik lepas tu asah dengan mata tu asah dengan batu mudah pergi mudah tajam ni nak asah lagi karak pun banyak lagi asah tak pergi tak tajam dah gitulah puan ni yang mau nak bisa asah supaya orang tu ya awak apa ingin gaji papai ingin gaji ya awak papai ingin gaji kau tempat orang dua pulau. Oi, dia katanya gaji papai ni kalau wak pisah ni tak jadi pikir tu. Tak ada juga wak pisah. Tapi gaji tak ada wak apa lagi. Tapi kalau papai gaji, dia pergi bakar, dia pergi tepor, dia pergi godek, lepas tu dia mari buatkan pisah, pun sarung, kita terakhir daging, tak ada. Oh, tak ada sungguh. Tapi kalau dah wak papai gaji dah henai, tak payah orang tengah pulut, mata gila dah ni. Apa-apa yang jasa Allah tak gitu kita main nak tepor bukan nak patah pisah tu bukan baca cuma nak katak kagak-kagak tu baik sedap buat amal pas pada rengel lah supaya mutu dan nak lama-lama dah hari banyak laju kan buru dia mau nak katak-katak tu baik hari punya tai dah kan gitu yalah bapa dak mari nak orang ni bukan nak katak demo siapa mati bukan nak royak demo nak katak demo nak tu tak ada niat sikit apa kerja itu guru tabligh hak Tuhan kata wa alaikal balag di atas engkau Muhammad menyampai mu sampai sudah ya demo nak faham demo tak faham demo nak reti tak tu tak demo hidayah daripada Allah wallahu waliyut taufiq wal hidayah Allah jua yang kata hidayah Allah jua yang kata taufik semua tu rumai royak ya tunjuk jalannya hidayah daripada Allah minallah wa ilallah wa fillah daripada Allah kepada Allah dan pada Allah Subhanahu wa taala semua gitulah ibu bapa di teladan ni amah agak maaf kalau ada salah tersilap kasar tersinggung mula-mula sekali maaf lah ke bemak ni bemak orang duk kecek ngambonya banyak-banyak imak tu mak tahu yang apa je pun kasar bahasa je maaf dah maaf banyak-banyak dah bahasa je lah kita kecek ni ada pak kasar ya kalau slow sokmo tu ngatuk dah mai kecek weng babo lu apa tu kecek ngatuk mana hello puasa nak ngatuk tak tidur di tidur ni mah gagah negara tak jadi negara lah sikit dah kan gitu insyaAllah dah amah agak maaf kalau ada tersinggung dengan orang siling kita papai dengan hati orang siling puasa tak sedap dengar di telinga turun ke hati amah agak maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kanan kiri agak maaf itu daripada kejahilan amah sendiri apa tu amanah mau kecek sepatah dua tu minta jadi manfaat lah untuk amah sendiri untuk orang siling orang di teladan ni sama ada ibu dan ayah dan ibu kakak bapa dan kakak ibu dan saudara-saudari dan pula orang yang mengikutkan laisu amwa ni minta dapat naf'ah hadirin hadirat semua muslimin muslimat semua minta jadi naf'ah amwa pun minta Tuhan agama boleh kerja agama sepanjangnya mau tak ada nak apa ni nak kerja agama nak kerja agama boleh sebar agama hak ni ya hak nak kaya mau tak ada nak boleh sebar agama boleh kecek agama hari-hari nak jadi sebuah keinginan hak sahabat kafir
Hanya ashabul kahfi dia tu binatang yang hina, tapi satu hari terheboh lah syurga. Kenapa? Ya hanya hina binatang paling hina kali, tapi terheboh dia syurga. Sebab apa? Sebab dia jaga fa ashabul kahfi miksan mina tamlika. Waktu lapai orang duduk lagu hanya tokoh tak pergi tu gua. Tuhan ambil hanya binatang yang paling hina, gibuh dalam syurga sebab dia ada bersatu dengan agama Allah Taala. Pak kita ni manusia yang mulia, anak adil, walaqad khalaqna bani Adam, walaqad karramna bani Adam. Tuhan kata siap-siap dah. Kami muliakan anak cucu tak ada dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih kurang. Insya-Allah agak maafkan semualah kepada orang sini. Patut minta jadi nafas walaupun mau mari lama sekali dah. Model mau mari dah kadang-kadang tak ada maaf lah ibu apa memang nak minta nya kali. Nak marilah tapi ya tak ada. Kadang-kadang nak mengajar ke umur. Aku umur tak pakai beratus ni. Kita nak ngajar 10 buah sehari. Hamba tu 10 buah. Kalau tu pakai suku pula lek malam tengah hari raya hamba tu 10 buah sehari. Hamba nak ngajar tu pakai hari-hari. Pada dah nak buat ceramah. Pada ni mau slow ni ceramah. Kerana nyanyi kau tu pakai power ni duk gaduh ngamuk lo. Amuk lo pun banyak tahun siapa beribu rumah. Tu kerja emmo. Hamba tak ada nak apa nak sebab agama boleh royak demo sepatah dua sebab dia pegangnya dengan wasiat tu gua tu mau klik rumah sikit je lo datuk akhir 4-5 orang tak apa dah fikir mengajar bla-bla maya muoh bla-bla mengajar bla-bla maya muoh bla-bla mau nak latu tak ada nak banyak ni mau nak kata ben ikut demo tapi kita nak duduk le agama nak sakut dengan agama nak sakut dengan dinillah subhanahu wa taala. InsyaAllah dah ibu apa semua minta barakat, minta selamat orang teradat, minta Tuhan taufik hidayah pada jalan cermelang kau cerah masa depan bagi orang sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.